ومن أراد السعي عقب طوافه للقدوم رمل فيه على القولين. Kemudian jadi kalau dia sudah beramal di dalam tawaf ifadah, di dalam tawaf qudum, yang selepasnya dia susuli dengan sa'i, maka dia tidak perlu ramal di dalam tawaf ifadah. Sebab apa? Kerana sudah melaksanakan sa'i. Kalau dia tidak mahu melakukan sa'i selepas tawaf ifadah. Wa kadza, bahkan kalau dia mahu melaksanakan sa'i selepas tawaf ifadah, juga tidak disunatkan ramal di dalamnya. Kerana apa? Kerana sa'i selepas tawaf ifadah bagi seseorang yang sudah bersa'i selepas tawaf qudum tidak dituntut. Tidak ada sa'i dah, sekali je sa'i. Faham? Sa'i ni dia bukan macam tawaf yang disunatkan buat. Dia tak ada istilah sa'i sunat, tak ada. Faham? Sa'i sunat ni tak ada. Sa'i sama ada dia rukun umrah ataupun rukun haji. Sunat tak ada. Adapun tawaf ada. Sebab itu ditulis li'annahu ay li'anna as-sa'ya ba'da tawafil ifadah allati liman qad sa'a ba'da tawafil qudum ghairu matlubin minhu. Maka dalam matan yang menyebut yang menyusuli akan dia oleh sa'i, sa'i yang dimaksudkan sa'i yang dituntut, bukan sa'i yang tidak dituntut. Jadi kalau orang tu dia buat sa'i dalam keadaan sa'i itu tidak masyru', tidaklah dikatakan tawaf itu disusuli oleh sa'i. Sa'i yang dikehendaki adalah al-matlub atau mahsub. Kemudian Allah, kemudian ramal ini bukan perkara yang mana disunatkan qadha. Kalau sudah tidak buat, tidak buatlah. Tak ada istilah qadha bagi ramal. La yaqdihi ar-ramla fi tawafil ifadati fil asah. Allah. Kalau satu orang itu dia mula-mula bercadang untuk buat sa'i lepas tawaf qudum, lalu ketika dia tawaf dia ramal. Selepas habis tawaf dia rasa nak tangguhkan pula sa'i, nak buat lepas nanti wukuf di Arafah, selepas itu baru sa'i. Ini satu masalah tu. Maka nanti semasa dia tawaf ifadah, adakah dia masih disunatkan ramal sedangkan dia sudah ramal dalam tawaf qudum sebelum ni? Jawapannya, ramal yang dia buat sebelum ni tidak muktabar. Faham? Kerana ternyata ramal itu bukanlah dibuat pada tempatnya. Bila sesuatu itu dibuat bukan pada tempatnya, maka dia tidak dikira. Bila tidak dikira, disunatkan buat lagi sekali. Faham? Sebab apa ramal yang pertama itu bukan dibuat pada tempatnya? Kerana ternyata selepas dia tawaf itu dia tidak sa'i. Sedangkan ramal ini disunatkan dalam tawaf yang disusuli oleh sa'i. Ramala fi tawafil Allah. Okay.
Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura. Allahumma ja'alhu, hu itu apa maksud dia? Ya Allah, jadikanlah akan dia. Maka dalam syarah diterangkan, hu itu maksudnya ma ana fihi minal amalil mashubi bidzambi. Ya Allah, jadikanlah amal yang aku sedang buat ini, yang amal ini disertai dengan dosa, sebagai haji yang mabrur dan dosa yang diampunkan dan sa'i yang diterima. Kemudian sa'i ini bukan terjemah sa'i, bukan maksud dia sa'i, maknanya satu usaha yang disyukuri. Kemudian ini kaedah dia. Setiap tawaf yang disunatkan ramal, maka di dalam tawaf itu disunatkan ittiba'. Atau dalam bahasa yang lain, disunatkan ittiba' di dalam semua tawaf yang disusuli oleh sa'i. Faham? Semua tawaf yang selepas itu kita sa'i, maka ketika dalam tawaf itu ittiba'. Wa an yattabi'a fi jami'i kulli tawafin yarmulu fihi. Kemudian ini yang kita nyatakan dalam masalah adakah di dalam sa'i disunatkan ittiba'. Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Muqabil sahih tidak disunatkan kerana tidak warid. Pendapat yang sahih disunatkan. Mazhab selain daripada Imam Syafi'i mentarjihkan muqabil sahih, iaitu tidak disunatkan ittiba' yang buka bahu itu di dalam sa'i. Justru kita akan nampak perbezaan ketika praktikal. Kemudian wa huwa ja'lu wast ridaihi tahta mankibihi al-ayman. Jadi rida dia letak bawah bahu kanan dia, bawah ketiak dia, dan kedua-duanya itu dia letak di atas bahu kiri. Kemudian syatarah ni orang yang debel. Faham? Hadha rajulun syatir. Syatir fi tijarah. Syatir fi tijarah maksudnya hebat dalam perniagaan. Jadi syatarah ni, jadi orang debel ni Arab lah, dia buka bahu. Faham? Dan sebenarnya perkara ini dua perkara, ramal dengan ittiba'. Nabi buat, sebab itu ada khilaf. Adakah amal ini amal yang amal waktu? Amal waktu tu maksudnya Nabi buat untuk tunjukkan kepada orang Arab musyrikin bahawasanya orang Islam kuat. Jadi bila Nabi masuk Mekah, Nabi telah tawaf dalam keadaan ramal, lari anak, nak menunjukkan walaupun musafir telah jauh, perjalanan yang jauh, tapi masih kuat lari, dan juga buka bahu untuk tunjukkan keperkasaan. Asalnya itu maksud daripada amalan ittiba'. Kemudian amalan itu diabadikan walaupun hikmah dia dah tak ada. Faham? Hikmah dia ataupun illah dia tak ada dah. Bukan nak tunjuk kat siapa-siapa, tapi diteruskan diamalkan sampailah hari ini. Kada'bi ahli syatarah ma'khudun min ad-dab'i. Kemudian Ziltaba' ni maksudnya apa? Adud, bahu atas, lengan atas. Kemudian Ani Ibn Abbasin, i'tamaru minal ji'rana ataupun ji'irranah
faramalu bil baiti wa ja'alu ardiyatahum tahta abad, ketiak. Thumma qadhafuha, jadikan ridak tu bawah bahu, bawah ketiak. Kemudian mereka melemparkannya ridak itu di atas bahu kiri. Seterusnya, ini dalil kenapa kita katakan di dalam sa'i disunatkan ittiba', qiyas. Faham? Dan kita boleh faham kenapa ada pendapat yang mengatakan tidak disunatkan ittiba' di dalam sa'i. Kerana yang zahir dalam riwayat ni, ittiba' ni hanya dibuat ketika tawaf, zahir. Tetapi oleh kerana tawaf dengan sa'i ni adalah amalan bergandingan, maka diqiyaskan. Seperti mana dalam tawaf disunatkan ittiba', maka di dalam sa'i juga disunatkan yang demikian. Dengan alasan kalau dalam hadis ni memang tak sebut Nabi ittiba' ketika sa'i, tetapi oleh kerana sa'i ni adalah benda yang dibuat lepas tawaf, kita andaikan bahawasanya keadaan berpakaian seperti ini berterusan daripada tawaf sampai sa'i Nabi buat. Wa qisa as-sa'yu 'ala at-tawafi. Ini adalah jami' ataupun sisi serupa antara sa'i dengan tawaf. Sa'i dengan tawaf ni adalah jenis ibadah yang merupakan qat'u masafatin ma'murin bitakarruriha sab'an. Jadi sa'i dengan tawaf dia sama dari segi dia adalah merupakan perbuatan melalui satu jarak yang dituntut untuk dibuat berulang-ulang kali sebanyak 7 kali. Dalam sa'i ada konsep itu, dalam tawaf pun ada konsep itu. Walaupun tempatnya berbeza, kaifiatnya ada sedikit perbezaan daripada segi pusingan dan jalan terus. Kemudian wa muqabiluhu, muqabil kepada sahih ini mudah sahaja hujahnya, yaqifu 'alal warid. Mereka berhenti bersama warid. Zahirnya warid ni tak sebut pun ittiba' di dalam sa'i, maka tidak adalah ittiba' di dalam sa'i. Allahumma salli. Seterusnya, la yutah minha ay minal mar'ati dhalika al-raml wal ittiba'. Kemudian fi al-raml wal ittiba' kal mar'ati, jelas. Kemudian dia ada satu iskal. Apabila jemaah telah wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, selepas setengah malam sudah masuk waktu untuk 3 perkara. Untuk tawaf, untuk Jamratul Aqabah, lontah, dan juga untuk bercukur. Semasa haji wada', Nabi hantar perempuan pergi dulu melontar malam, laki esok. Apa dia punya iskal dia? Apabila seseorang telah melakukan 2 daripada 3 yang saya sebutkan tadi, 2 daripada 3, maka dia sudah tahallul awal. 2 daripada 3 tu maksudnya tawaf, melontar, bersyukur. Ghalibnya jemaah ni, dia hari pertama hari raya tu dah boleh tahallul awal, hari pertama. Sebab apa? Jemaah daripada Muzdalifah terus pergi ke Mina. Kalau jemaah yang berkumpulan ini, dia tak ada pergi Mekah. Mekah hanya selesai nanti mabit di Mina. Jadi nanti di Muzdalifah pagi tu dia dah boleh melontar,
dan cukur. Melontar bercukur. Bila dia dah melontar dan bercukur, dia sudah tahallul awal. Bila tahallul awal, kaedahnya semua perkara yang haram menjadi halal, kecuali perkara yang ada kaitan dengan perempuan. Nikah, jima', muqaddimah jima', yang itu tak boleh selagi belum tahallul sani. Jadi hari raya pertama jemaah sudah tahallul, maknanya dia dah boleh tukar baju, pakai jubah dah. Jadi masa pergi melontar tu, melontar pakai jubah. Melontar hari kedua, ketiga, sudah tahallul awal. Jadi iskalnya di mana? Bila jemaah balik, dia akan tawaf rukun. Ghalibnya begitu aturan yang dibuat. Aturan yang dibuat, tawaf rukun. Jadi masa jemaah balik daripada Mina tu, tawaf rukun, jemaah akan tawaf rukun dalam keadaan pakai jubah. Tak ada dah pakai pakaian ihram. Sedangkan jemaah ni, kalau jemaah Malaysia memang tak ada tawaf kudum, sebab buat haji tamattu'. So bila mereka tak buat tawaf kudum, tidak ada istilah mereka telah sa'i sebelum wukuf. Sa'i memang tak buat sebelum. Bila sa'i tak buat, maknanya dalam tawaf rukun ini disunatkan sa'i. Persoalannya, di dalam tawaf tersebut, bagaimanakah jemaah ingin mengamalkan ramal? Bukan ramal, ittiba'. Dia pakai jubah kan, ittiba' dia macam mana buat? Buka sebelah, buka sini. Itu buat perkara yang dibahaskan. Dia nak buat ittiba' macam mana? Ataupun kalau pakai jubah tak adalah ittiba'. Kalau nak ittiba' pakai jubah tak jadi. Faham? Ini macam mana kaifiat dia? Cari masalah tu. Ataupun oleh kerana dia pakai jubah, gugurlah ittiba'. Ataupun ittiba' tu masih disunatkan. So kalau disunatkan, bagaimana kaifiat dia? Adakah dia pakai jubah, kemudian dia pakai rida', dia buat macam orang ittiba' rida' tu, tetapi tak jadi juga, sebab mendedahkan bahu itu tidak berlaku. Ataupun dia tawaf tu nanti dia pakailah baju ihram supaya boleh amalkan ittiba'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, kaedahnya ar-ramal. Sini Ibnu Hajar dah jawab. Jadi Ibnu Hajar lah Al-Haytami kata, walladhi yazhar, zahirnya. Ini masalah yang mutaqaddimin tak sebut. Zahirnya disunatkan, masih lagi disunatkan ittiba' walaupun dia pakai baju jahit, jubah contoh. Jadi dia buat macam mana? Dia buat macam yang disebut tadi lah. Dia ambil kain ihram tu, dia balut badan dia, dia buat macam ittiba', walaupun bahunya tidak terdedah. Nanti orang iskal pula,
Jadi kalau bahu tak terdedah, tidak sampailah maksud daripada amal ittiba' tadi. Maka beliau telah sebut asal kemasyru'iyatan ittiba' ini adalah untuk menunjukkan kepada orang musyrikin jalada wal quwwah. Itu asal ketika Nabi dan sahabat buat. Tapi kita ni, kita buat bukan atas niat itu. Kita buat adalah izharut ta'assi wal ittiba' wal jiddi fil ibadah. Kita buat ni untuk ittiba' je. Jadi kalau tak dapat buat secara sempurna, maka buat sekadar yang boleh. Maka ittiba' itu walaupun hanya dipakai di atas baju yang berjahit, maka dia masih lagi di dalam lingkungan ittiba'. Kemudian beliau sebut lagi, apabila kita melihat ulama Syafi'i mengkiaskan, mengilhakkan sa'i dengan tawaf, maka ia menunjukkan bahawasanya masalah ittiba' ni boleh dikiaskan. Maka kita telah kiaskan seperti mana disunatkan orang yang pakai baju tidak berjahit berbuat ittiba', maka dikiaskan yang berjahit pun disunatkan ittiba'. Seterusnya, itu dia punya sunat dia. Makin menghampiri Baitullah adalah lebih afdal. Wa an yaqruba minal baiti, terus tabarrukan bihi. Kemudian ada beberapa perkara yang mungkin akan ta'arud antara duduk dekat dengan Kaabah dengan perkara tersebut. Ini dia bawa masalah pertama. Berlaku ta'arud antara menghampiri Kaabah dengan ramal. Maksudnya, kalau dia tawaf berhampiran dengan Kaabah, dia tak boleh nak ramal. Orang terlalu ramai, stop. Berjalan je boleh. Nak ramal tak boleh, sebab orang ramai kan. Orang ramai. Jadi yang mana dia nak utamakan? Bertawaf berhampiran dengan Kaabah, lalu tidak dapat melakukan ramal, ataupun tawaf berjauhan dengan Kaabah dan dapat buat ramal. Nak utamakan dekat dengan Kaabah ke? Ataupun nak utamakan apa benda? Maka di sini tulis apa? Farramlu ma'a bu'din aula. Dapat ramal itu lebih afdal. Faham? Ini kaedah masyhur. Dia kaedah dipanggil al-fadilatul muta'alliqatu bi dhatil ibadah muqaddamatun 'ala al-fadilatil muta'alliqati bi makanil ibadah. Faham? Kaedah dia apa? Al-fadilatul muta'alliqatu bi dhatil ibadah muqaddamatun 'ala al-fadilal muta'alliqati bi makanil ibadah. Fadilat yang ada kaitan dengan zat ibadah lebih afdal dan utama daripada fadilat yang berkaitan dengan tempat. Maka antara contoh yang dibahaskan, satu orang masjid dah habis sembahyang. Kalau dia pergi masjid, dia tak dapat sembahyang jemaah, tak ada siapa nak bersama dengan dia. Tapi kalau dia sembahyang luar masjid, adalah jemaah, maka dia afdalnya sembahyang di masjid ke ataupun sembahyang berjemaah di luar masjid. Kalau sembahyang di masjid, dia akan sembahyang seorang, tapi fadilatnya masjid. Kalau dia sembahyang luar masjid, dia dapat berjemaah, tapi tak dapat fadilat masjid. Jadi nak utamakan yang mana? Maka utamakan yang berjemaah. Sebab berjemaah adalah fadilat yang muta'alliq dengan zat ibadah. Faham? Tempat, masjid adalah tempat. Kemudian
Fal qurbu. Tapi kalau dia tawaf ni jauh daripada perempuan, jauh daripada Kaabah, maka dia akan tawaf berdekatan dengan perempuan. Ini zaman dulu lah. Perempuan ni tawaf hujung-hujung, kat depan tak ada perempuan. Kita nak dapat fadilat ramal, kita pergi duduk jauh dengan Kaabah, tapi masalah bertembung dengan perempuan pula. Di sini berlaku pertembungan antara dua perkara. Nak dahulukan mana? Tawaf jauh daripada Kaabah, dapat melakukan ramal, tapi dalam masa yang sama akan berlaga-laga dengan perempuan. Dengan tawaf dekat dengan Kaabah, tidak dapat melakukan ramal, tetapi tidak berlaga dengan perempuan. Jadi yang mana satu nak diutamakan? Maka diutamakan utamakan berdekat dengan Kaabah walaupun tak dapat ramal. Daripada jauh daripada Kaabah tapi terpaksa melakukan mafsadah, iaitu bertembung-tembung dengan perempuan. Tapi itu untuk zaman dulu. Zaman sekarang ni, dekat dengan Kaabah pun ada perempuan, jauh dengan Kaabah pun ada perempuan. Faham? Dua-dua tempat ada perempuan. Dia tak boleh nak asingkan perempuan mesti tawaf jauh sikit. Tak ada. Semua ada. Maka kalau semua ada, depan pun tak ada kelebihan, tidak bertembung, jauh pun tidak ada kelebihan, maka sudah tentulah pada ketika itu jauh bersama boleh ramal lebih afdal. Kerana dah tak ada kelebihan dekat. Kemudian taharruzan an musadamatihin al-muaddiyati ila intiqad at-tahara. Ataupun keadaan mataf tu terbalik, perempuan lagi banyak dekat tempat yang dekat tu. Maksudnya kalau dia tawaf jauh pun boleh ramal, tawaf dekat pun boleh ramal. Cuma dekat dengan Kaabah tu banyak perempuan. Maka pada ketika itu dia tawaf jauh daripada Kaabah lebih afdal. Walau kana man yafutuhu ramal ma'al qurb li zahmah. Jadi bila keadaan terlalu sesak, dia tak dapat nak ramal, maka apa dia boleh buat? Dia berhenti sekejap, tunggu supaya dia tengok bila ada furjah, ada kelapangan, dan dia ramal. Bahkan ditulis dalam kitab, kalau bila musim haji ni dekat ke jauh ke, dia memang keadaan terlalu sesak, berjalan pun susah. Faham? Maka kalau keadaan terlalu sesak sehingga dia tak boleh buat ramal, jauh pun tak boleh, dekat pun tak boleh, maka dalam kitab dia tulis, maka dia hendaklah menggayakan ramal. Faham? Dia jalan tapi dia buat tangan dia macam ni, seolah-olahnya dia ramal. Atas kaedah kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Dia gayakan macam orang buat ramal. Ada dalam ibarat mana? Ni dia tulis kat sini, wa mata ta'azzara ar-ramal fil jami' ustuhibba an yatrukahu fi mashihi wa yushiru ila harakati ar-ramal wa yuzhir min nafsi annahu law amkanahu ar-ramalu la ramala. Ini itu yang kita sebutkan tadi, wa yushiru ila harakati ar-ramal. Dia buat gerakan ni macam orang ramal, dan dia nak tunjukkan kalaulah tiba ada je lapang, so dia akan bergerak laju. Itu yang dinyatakan. Seterusnya, mualat. Mualat dalam tawaf ini tidak wajib,
ialah kalau satu tawaf dia buat satu hari, 7 tawaf 7 hari. Dari segi sahnya sah, tapi tidak afdal kalau tak ada uzur. Wa an yuwaliya tawafahu. Wa fi qawlin tajibu muwalatuhu kama sayati. Fayabtulu fani tafri' bagi pandangan waqila. Wa fi qawlin tajibu muwalatuhu. Faham? Fa ni adalah tafri' bagi pandangan tajibu muwalatuhu fayabtulu. Maka kalaulah kita berjalan di atas pandangan muwalat itu wajib, bagaimana kalau orang itu memutuskan muwalat? Batal. Batal macam mana tu? Putus muwalat tu bagaimana dhabit dia? Fayabtulu bitafriqil kathiri bila udhri. Maka dia akan batal dengan pemisahan yang banyak, yang lama. Berapa ukuran dia? Mungkin 2 rakaat solat, seperti yang disebutkan dalam masalah yang lain. Qala al-imam, jadi Imam Haramain telah dhabitkan. Wa huwa ni kembali kepada at-tafriqul kathir. Wa huwa ma yaghlibu 'ala dhanni tarkuhu at-tawaf. Kemudian ni atas qaul yang dhaif ni. Qaul yang dhaif ni kalau dia jarakkan antara tawaf dia kerana uzur. Contoh, dia tengah tawaf, kemudian iqamat, solat. Dia kena solat. Bila solat akan ada tafriq kathir. Tak apa. Kerana itu adalah fatafriquhu biha ay bis salati bil maktubati. Jelas. Ini atas qaul yang mengatakan muwalat itu adalah wajib. Seterusnya, maqam Ibrahim, wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. وفيها أي في القراءة مسلم. ويجهر بها. كما تقدم والصلاة ini dalil mereka yang mengatakan wajib. Dalam ayat ini wattakhidhu fi'il amar, al-amru lil wujub. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian hal alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwa wa 'ala al-wujubi wa la yujbaru tarkuha bidam. Jelas. Allahu Akbar. Dia tempat untuk semayang sunat tawaf ini memanglah afdal di belakang maqam. Tetapi pada waktu biasa sukarlah untuk buat dengan apa, tenang. Sebab tempat tu jadi tumpuan orang. Kita akan tengoklah pelbagai ragam orang nak dapatkan tempat tu, sehingga mengganggu laluan. Dia semayang kat situ, dan dia kepung kawan dia, buat bulatan supaya kawan dia boleh habiskan semayang. Macam-macam lah, pelik kat situ. Jadi dia ada syarat tu. Disunatkan pilih tempat ni kalau tidak mengganggu laluan, kalau tidak menyakiti orang lain. Dan pilihan kedua, solat sunat tawaf ni pilihan kedua, kalau kita tak boleh buat belakang tu, kita buat dalam masjid. Maksudnya kalau tak boleh buat di mataf kan, maka kita buat dekat masjid, pergi belakang lagi. Kalau kat masjid pun tak boleh, boleh buat luar masjid, dalam tanah haram. Kalau tanah haram pun tak boleh,
dia buat kat Malaysia. Di solat sunat tawaf ini dia tidak ada fasal. Maksudnya kalau lama sangat terpisah, maka sudah luputlah tuntutannya, tidak. Jadi kalau dia tengok keadaan sempit ataupun dia kalut, nanti dah keluar masjid, balik hotel, dia buat kat hotel solat sunat tawaf. Waktunya masih luas, boleh berbuat demikian. Dan kita dalam haji dan umrah mengamalkan konsep tidak menyakiti dan tidak disakiti. Faham? Lam yu'azzi wa lam yata'azza. Tidak menyakiti, khususnya kalau nak buat benda sunat. Dan tidak disakiti, maksudnya jangan berada dalam keadaan yang mungkin kita disakiti. Nanti tak sabar pula. So jauhkan diri daripada tempat-tempat yang mungkin kita disakiti. So jadi marah, elakkan. Oleh kerana tawaf ni ibadah, maka dia perlukan niat seperti mana ibadah yang lain. Maka persoalannya di mana tu? Di manakah niat tawaf? Baca. Jadi niat tawaf ni dia dah ada dalam niat haji. Macam contohlah kita semayang. Apa rukun semayang? Rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud. Semasa kita sujud, adakah kita wajib niat sujud? Tak wajib. Adakah kita wajib niat duduk di antara sujud? Tak wajib. Sebab apa? Sahaja aku semayang fardu zuhur ni dah ada dalam tu semua rukun-rukun dalam semayang. Begitulah juga tawaf. Oleh kerana dia salah satu daripada rukun haji misalnya, umrah misalnya, maka tak perlu dah niat asing, tetapi disunatkan. Sebab apa disunatkan? Sebab ada pandangan yang mengatakan wajib. Khuruj minal khilafi mustahab. Pendapat Muqabil Asah kata wajib. Namun tawaf yang tidak diwajibkan niat ni adalah tawaf yang berada di dalam umrah, yang berada di dalam haji. Adapun satu orang kalau dia tawaf sunat, dia nak tawaf sunat, dia nak tawaf wada', dia kena niat. Faham? Sebab tawaf sunat itu dia tidak duduk bawah haji, tidak duduk bawah umrah, dia tawaf yang mustaqil. So bila dia tawaf yang mustaqil, untuknya perlu niat. Faham? Wallahu a'lam. Dan konsep dalam tawaf ni sama macam semayang. Walaupun sujud ni tidak disyaratkan niat, tetapi disyaratkan apa? Ditulis dalam kitab, wa alla yaqsida bihi ghairahu. Itu syarat. Dia hendaklah janganlah dia qasadkan dengan rukuk itu selain daripada rukuk semata-mata. Dia turun ke bawah tu dengan niat lain, maka dia punya rukuk tak sah. Sama juga tawaf. Memang tidak disyaratkan niat dalam tawaf, tapi disyaratkan janganlah dia bergerak itu dengan niat selain tawaf semata-mata. Contohnya dia bawa anak, macam kita bagi contoh, kemudian anak dia lari ke depan. So dia bergerak tu untuk kejar anak dia semata-mata, tanpa ada niat tawaf langsung. Maka bahagian yang dia gerak kejar anak dia itu tak sah. Sebab apa? Dia telah qasad dalam pergerakan itu selain daripada tawaf. Dalam sa'i pun sama. Dalam kitab ada bagi contoh. Jadi orang dia sa'i, dia bergerak ke depan nak pergi minum air zam-zam. Sebab dekat tempat sa'i tu, kiri kanan tu dia ada, dalam part tertentu ada mesin air zam-zam. Jadi dia bergerak ke depan, niat dia nak pergi menuju ke tempat air zam-zam. So pada juzuk tersebut dia telah niat selain daripada sa'i, maka bahagian tersebut dia kena ganti, patah balik.
untuk sempurnakan. Wallahu a'lam.